من أنا من أنا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi warabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-mudhibil nisyani bin nurihi wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin adada mawasi'ahu ilmuka amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan muallim dan juga pelajar-pelajar sekalian pada hari ini, pada hari yang mulia ini, untuk meneruskan pembelajaran dalam subjek tahfiz Al-Quran dan Sunnah tahun 2. Baik, pada pertemuan yang lepas kita dah habis kepada surah Al-Mulk. Okey, kita dah belajar surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30. Jadi pada hari ini kita dah habis kepada surah Al-Mulk dan kita akan masuk kepada surah yang baru. Okey, surah yang di mana yang dia katakan surah ini adalah surah yang selalu kamu baca, ataupun kalau ada apa-apa akikah ke dan sebagainya, ada perkara-perkara yang penting akan dibacakan Yasin. Okey, kita akan belajar surah Yasin untuk beberapa fasa. Bermakna bermula hari ini sampailah habis kepada habis pembelajaran TQS tahun 2 ni, kita habiskan surah Yasin. Kenapa? Kerana surah Yasin ada 83 ayat. Jadi ada banyak. Okey. Jadi kita akan belajar sikit sedemi sedikit. Okey. Untuk minggu ni kita akan bermulalah dengan surah Yasin. Okey. Jadi pada hari ini kita akan belajar surah Yasin ayat 1 hingga 7. Jadi pelajar-pelajar semua boleh buka muka surat 128. Okey, muka surat 128. Surah Yasin ayat 1 hingga 7. Kalau kamu perasan dekat isi kandungan tu dia tulis ayat 1 hingga 9. Sebenarnya salah, bukan 1 hingga 9 tetapi 1 hingga 7. Okey. 1 hingga 7 sebab ada kesilapan sedikit kat situ. Okey, dekat buku. Jadi surah Yasin ayat 1 hingga 7, muka surat 128. Muka surat 128. Okey, 128. Okey, kita akan masuk kepada surah Yasin pula. Okey, kita dah habis kepada surah Al-Mulk. Kita dah belajar surah Al-Mulk menceritakan tentang apa kelebihan membaca surah Al-Mulk dan sebagainya. Okey, jadi pada hari ini kita akan masuk kepada surah yang lain. Ini surah Yasin, muka surat 128. Muka surat 128. Okey, surat 128. Okey. Jadi kamu boleh buka buku dan seperti yang biasa kita akan masuk kepada struktur dulu. Okey, kita nak tengok apa yang ada kepada surah Yasin ini. Okey. Untuk struktur kamu semua boleh lihat pada boleh lihat pada skrin. Okey, struktur surah Yasin ayat 1 hingga 7. Jadi fokus kita pada hari ini surah Yasin ayat 1 hingga 7 sahaja. Okey. Okey, yang pertama, tengok kotak yang pertama ini ayat 1 hingga 7 lah. Kita akan baca ayat 1 hingga 7 sahaja. Yang kedua kita akan masuk kepada tema. Tema bagi surah Yasin ayat 1 hingga 7 adalah aqidah. Okey. Kemudian surah Yasin ini terletak pada muka surat berapa di dalam Al-Quran? Muka surat 440. Jadi nanti kamu boleh rujuk Al-Quran. Kamu boleh buka Al-Quran muka surat 440. Kamu akan jumpa surah Yasin. Okey. Kemudian jadi surah Al-Mulk sebelum ni kita belajar juzuk lain, betul? Jadi surah Yasin pada hari ini kita belajar surah Yasin terletak pada juzuk yang ke berapa? Juzuk yang ke-22 daripada 30 juzuk. Okey, juzuk yang 22. Kemudian surah Yasin surah yang ke-36 di dalam Al-Quran. Okey, surah ke-36. Okey, kalau jumlah Al-Quran surah ada berapa? Siapa tahu jumlah surah di dalam Al-Quran ada berapa? Siapa yang tahu? Siapa yang boleh bagi tahu kat muallim ada berapa? Ada yang tahu tak? Jumlah
Maksud Muallim, dalam Al-Quran, surah Al-Quran ada berapa? Ada berapa? Siapa boleh jawab? Okey. Berapa jumlah surah di dalam Al-Quran? Ada berapa? Siapa tahu? Ya, Syafiqah. Muka surat 128. Okey, tadi ada yang jawab 111. Okey, ada yang jawab 114. Okey, jadi jawapan yang betul adalah 114. Okey, jadi surah Yasin ni terletak ke 36 di dalam Al-Quran. 36 daripada 114. Okey, jadi itulah fakta. Fakta ataupun nota penting yang kamu perlu tahulah tentang surah Yasin. Okey, jadi tajuk untuk surah Yasin ayat 1 hingga 7 adalah dia mengenai apa? Mengenai Al-Quran. Jadi Al-Quran penuh dengan hikmah dan juga kebijaksanaan. Okey, ada kita akan lihat kenapa Al-Quran dipanggil ada penuh dengan hikmah, kenapa Al-Quran ni penuh dengan kebijaksanaan. Tak apa, kita akan lihat satu persatu. Okey, jelas tak untuk struktur? Jelas tak untuk struktur juzuk yang keberapa, muka surat berapa, surah yang keberapa? Boleh ingat tak semua? Untuk surah Yasin ni. Jadi kita sampai habis kepada TQS ni kita akan belajar surah Yasin. Jadi di mana struktur ni dia akan menjadi yang sama. Kemudian yang akan berubah cuma kepada daripada segi ayat akan berubah, tema pun dia akan berubah, muka surat pun akan berubah. Tetapi juzuk dan juga surah masih sama, tidak akan berubah. Kerana apa? Kerana surah yang sama dan juga tajuk. Okey, jadi ayat, tema, muka surat dan juga tajuk yang akan berubah lah bila kita dah masuk pada ayat yang lain. Tapi untuk juzuk dan juga surah keberapa dia masih sama, dia tidak akan berubah. Jadi kamu kena ingatlah, okey, surah Yasin juzuk yang ke-22. Lepas tu surah Yasin surah yang ke-36 di dalam Al-Quran. Okey, itu benda yang kamu kena ingatlah daripada awal sampai akhir. Okey, cuma ayat, cuma tema, muka surat dan tajuk ni dia akan berubah-ubah mengikut ayat lah. Okey, ayat yang macam ni tajuk dia macam ni, ayat yang baru tajuknya macam ni. Okey, jelas tak belajar semua untuk struktur? Jelas tak untuk struktur? Jelas semua? Okey, baik. Kita akan pergi yang seterusnya. Lepas kita dah belajar struktur, kita akan masuk kepada pembacaan. Okey, jadi pada hari ini kita akan baca surah Yasin ayat 1 hingga 7. Jadi muallim sudah pasti yang mesti ramai yang dah boleh baca. Jap belajar semua, tutup mic. Kalau muallim suruh buka baru buka. Okey, muallim suruh buka baru buka mic. Okey, baik. Jadi surah Yasin sudah pastinya mesti ada di kalangan kamu yang dah lancar ataupun dah biasa baca surah Yasin. Kerana apa? Bila ada apa-apa macam orang meninggal ke, orang sakit dan sebagainya, kita akan datang ke rumah orang, kita akan bacakan surah Yasin. Okey. Jadi surah Yasin ni merupakan jantung kepada Al-Quran. Okey, kalau manusia ada jantung, okey, Al-Quran pun ada jantung. Apa jantung Al-Quran? Iaitu surah Yasin. Jadi sesiapa yang membaca surah Yasin ni ada banyak kelebihan membaca surah Yasin. Okey. Jadi pada hari ini kita akan masuk pada surah Yasin ayat 1 hingga 7. Okey, jadi pada permulaan muallim akan bacakan dahulu. Kemudian barulah muallim akan minta pelajar-pelajar lelaki dan juga pelajar perempuan untuk cuba bacakan kepada muallim. Okey. Baik, kita akan masuk kepada baca. Muallim akan bacakan dahulu surah Yasin ayat 1 hingga 7. Muka surat 128. Okey, yang baru masuk muka surat 128, surah Yasin ayat 1 hingga 7. Okey. Jadi pada hari ini muallim akan bacakan kepada kamu dahulu surah Yasin ayat 1 hingga 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم
innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Sadaqallahul azim. Okey, demikianlah yang Muallim bacakan tadi kepada kamu adalah pembacaan surah Yasin ayat 1 hingga 7. Jadi baiklah, pada kali ini seterusnya Muallim akan minta seorang pelajar lelaki ataupun seorang pelajar perempuan untuk membacakan kepada Muallim surah Yasin ayat 1 hingga 7. Okey. Jadi untuk pada hari ini Muallim akan pilih, Muallim akan minta siapa yang akan baca. Okey, untuk hari ini pelajar lelaki Muallim nak minta kepada Adam Nafis. Boleh tak Adam Nafis? Ada Adam Nafis ada tak dalam ni? Ada tak Adam Nafis? Ada Adam Nafis? Tak apa, yang kali ni biar Muallim yang pilih. Okey. Okey, Adam Nafis ada tak Adam Nafis? Muallim nampak nama ada. Okey, Adam Nafis boleh? Okey, cuba bacakan kepada Muallim dan juga kawan-kawan surah Yasin ayat 1 hingga 7. Okey, cuba. Mursalin. Okey, sadaqallahul azim. Okey, terima kasih Adam Nafis. Okey, seterusnya pelajar perempuan pula. Okey, pelajar perempuan Muallim nak minta tak apa, muka surat 128. Okey, yang baru masuk muka surat 128. Okey, seterusnya pelajar perempuan Muallim nak Kaisara Imani. Ada tak Kaisara Imani dalam ni untuk membacakan kepada Muallim surah Yasin? Ada tak Kaisara Imani? Ada. Okey. Okey, Kaisara, sila bacakan surah Yasin ayat 1 hingga 7. Bismillah. Okey, sadaqallahul azim. Okey, terima kasih Kaisara Imani. Okey, seorang lagi pelajar lelaki, siapa yang nak cuba bacakan surah Yasin ayat 1 hingga 7? Seorang lagi pelajar lelaki, siapa? Okey, silakan. Okey, cuba. Okey, cuba. Tadi siapa? Razin bukan Razin. Siapa tu? Okey.
ayat yang nama Kartini Thomas tu. Siapa? Muallim lupa nama kamu. Siapa? Razin Razin. Betul? Nur Is. Okey, Nur Is. Okey, Nur Is. Baca Nur Is. Ya, Nur Is, sila bacakan surah Yasin ayat 1 hingga 7. Okey, sadaqallahul azim. Okey, terima kasih pada Nur Is. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi muallim dan juga beberapa kawan kamu telah bacakan surah Yasin ayat 1 hingga 7. Okey, jadi buat pelajar-pelajar yang lain nanti kamu boleh cuba baca sendiri. Okey. Baiklah, kita dah habis kepada pembacaan surah Yasin. Seterusnya kita akan masuk kepada terjemahan. Okey, terjemahan kamu semua boleh buka muka surat 130. Okey, muka surat 130. Okey, untuk terjemahan kita nak tengok dalam surah Yasin ni apa yang Allah kata dalam surah Yasin. Okey, ayat yang pertama Yasin. Yasin maksudnya Yasin lah. Maksudnya Yasin ni maksudnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Okey. Kemudian wal Qur'ani, demi Al-Quran Al-Hakim, yang penuh hikmah. Okey, Al-Quran penuh hikmah. Kenapa Al-Quran penuh hikmah? Kerana apa? Di dalam Al-Quran banyak nasihat ataupun di dalam Al-Quran ada banyak peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kedua, ayat yang ketiga, innaka, sesungguhnya kamu, lamina, benar-benar termasuk al-mursalin, para rasul yang diutuskan. Okey. Di sini adalah Allah berkata kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Allah kata kepada Nabi, sesungguhnya kamu benar-benar termasuk dalam para rasul yang telah diutuskan. Okey, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada kita untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan Islam, untuk menyampaikan peringatan-peringatan daripada Allah. Itulah tugas seorang rasul. Okey, tu ayat yang ketiga. Ayat keempat, ala, di atas, siratin, jalan para nabi, mustaqim, yang lurus. Okey, kalau kamu baca surah Al-Fatihah pun ada sebut siratim, siratal ladzina an'amta alaihim. Dalam surah Al-Fatihah apa ayat dia? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi dalam surah Al-Fatihah kita mohon kepada Allah apa? Kita mohon kepada Allah supaya Allah kurniakan kita jalan yang lurus, siratal mustaqim. Okey, itu dalam surah Al-Fatihah. Jadi Allah memberitahu kepada Nabi jalan para nabi adalah jalan yang lurus. Okey, itu ayat yang keempat. Ayat yang kelima, tanzilah, diturunkan oleh Al-Azizi, yang maha perkasa, Ar-Rahim, iaitu maha penyayang. Okey, itu ayat yang kelima. Ayat yang keenam, litunzira, agar kamu memberi peringatan, kaum yang tidak unzira, diberi peringatan, abauhum, nenek moyang mereka, fahum, maka mereka ghafilun. Okey, jadi Nabi Muhammad ataupun para rasul yang diutuskan kepada umatnya, okey, sesuatu kaum adalah untuk memberi peringatan. Jadi kalau tidak ada peringatan daripada Allah, mana manusia itu akan jadi termasuk dalam golongan-golongan yang lalai. Okey. Jadi itulah tugas seorang rasul. Bila diutuskan kepada kaumnya, maka dia akan menyampaikan peringatan, dia akan menyampaikan dakwahnya, dia akan sampaikan Islam. Okey. Okey, yang seterusnya untuk ayat yang terakhir, pada ayat terakhir, laqad, sungguh benar-benar, haqqa, pasti berlaku, al-qawlu, perkataannya. Ini ketentuan Allah ala, terhadap, aktsarihim, kebanyakan mereka, fahum, kerana mereka la yu'minun, kerana mereka tidak
beriman. Okey, itulah terjemahan surah Yasin ayat 1 hingga 7. Okey, dia lebih menceritakan tentang rasul yang diutuskan adalah untuk menyampaikan peringatan. Supaya apa? Kenapa kena sampaikan peringatan? Supaya kita semua tidaklah lalai dan tidak berada di dalam kesesatan. Okey, itulah terjemahan surah Yasin ayat 1 hingga 7. Baik, itu kita dah habis kepada terjemahan surah Yasin. Kita akan masuk kepada yang terakhir, iaitu kita akan masuk dulu 3 masuk perkata. Okey, kita akan nak tahu dalam bahasa Arab apa dalam maksudnya di dalam bahasa Melayu. Okey, perkataan yang pertama adalah Al-Hakim. Jadi Al-Hakim, perkataan Al-Hakim bermaksud apa? Yang penuh hikmah. Okey, dekat mana muallim ambil? Okey, muallim ambil dekat ayat yang kedua. Ya, ayat yang pertama, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ayat kedua muallim ambil ayat kedua. Okey, ini yang kedua Al-Hakim, ayat ke-6. Okey, ambil yang Al-Hakim dulu. Okey, Al-Hakim yang penuh hikmah. Apa yang penuh hikmah? Adalah Al-Quran. Al-Quran itu mempunyai banyak hikmah. Okey, itu yang pertama. Okey, masuk perkata yang kedua, tanzila. Okey, bermaksud tanzila ni diturunkan. Okey, tanzila, mana muallim ambil perkataan tanzila pada ayat yang kelima. Tanzilal Azizir Rahim. Diturunkan oleh Al-Aziz Ar-Rahim. Okey, iaitu Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Okey, pada ayat yang kelima. Okey, tanzilal Azizir Rahim. Oleh diturunkan apa? Ni dekat ayat yang kelima, muka surat 130. Tanzila ada tak? Muka surat ayat kelima. Tanzilal Azizir Rahim. Ni, yang ni lah yang muallim okey, yang mana? Ni tanzila pada ayat yang kelima pada muka surat 130. Diturunkan oleh. Okey, bermaksudnya diturunkan oleh di sini Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang menurunkan apa? Menurunkan Al-Quran. Okey, itu masuk perkata yang kedua. Yang ketiga, sabar, pergi satu persatu dulu, jangan terlalu cepat. Okey, kita buat sama-sama. Okey, yang ketiga, ghafilun. Yang ketiga, maksud ghafilun bermaksud orang-orang yang lalai. Okey, pada ayat yang keberapa? Ayat yang ke-6, ya. Okey, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ya. Okey, jumpa tak perkataan ghafilun? Ghafilun bermaksud orang-orang yang ya. Kamu tak jumpa yang mana tu? Ni nombor 2 dekat sini. Kamu tengok kat skrin. Tengok dekat skrin. Ada tak tanzila? Yang ni, yang muallim tunjuk kat dekat skrin ni. Tanzilal Azizir Rahim, ayat yang kelima. Okey, tanzila. Ni ayat yang kelima. Okey, boleh jumpa tak tanzila ayat yang kedua? Jumpa? Okey, jumpa dah? Okey, yang ketiga ni ayat yang ke-6. Okey, ghafilun, orang-orang yang lalai. Okey, baik, boleh tak untuk 3 masuk perkata? Jadi 3 masuk perkata ni adalah yang perlu kamu hafal nanti. Okey, jadi bila kamu jumpa di dalam Al-Quran Al-Hakim, okey, nanti kalau kamu jumpa dalam Al-Quran perkataan ni kamu dah tahu. Okey, alif lam mim ataupun tanzila. Ada banyak perkataan tanzila di dalam Al-Quran. Ghafilun pun sama, Al-Hakim pun ada banyak maksudnya di dalam Al-Quran. Nanti kamu dah tahu dah. Al-Hakim maksudnya penuh hikmah. Okey, boleh. Okey, itulah 3 masuk perkata daripada surah Yasin ayat 1 hingga 7. Okey, seterusnya kita akan pergi yang terakhir, iaitu huraian ringkas. Okey,
Kita nak tengok apa yang dikatakan daripada surah Yasin ayat 1 hingga 7. Jadi pada muka surat 130 lah, pada bahagian bawah dari atas adalah terjemahan, bahagian bawah tu adalah huraian ringkas. Okey, kita akan pergi huraian ringkas yang pertama. Yang pertama dia kata apa? Kandungan Al-Quran penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Okey, apa maksud hikmah dekat sini? Dan penuh hikmah adalah kerana apa? Dalam Al-Quran terdapat banyak perkara. Okey, antaranya adalah terdapat hukum hakam. Okey, hukum hakam seperti Allah memerintahkan kita untuk bersolat, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, Allah memerintahkan kita untuk membuatkan haji. Semua hukum untuk hukum ada di dalam Al-Quran. Jadi apa dimaksudkan dengan hikmah? Yang hikmah yang kedua dimaksudkan mempunyai peringatan kepada manusia supaya jangan berzina, jangan berjudi, jangan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Okey, yang ketiga hikmahnya apa lagi? Terdapat cerita-cerita para Nabi dan Rasul yang terdahulu. Contohnya di dalam Al-Quran ada menceritakan tentang Nabi Musa, Nabi Isa. Okey, banyak lagi nabi-nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi cerita-cerita daripada nabi-nabi yang kita dengar di dalam Al-Quran itu kita boleh jadikan pedoman dalam kehidupan kita, dan kita boleh jadikan pengajaran dalam hidup kita. Okey, itu yang hikmah. Dan kenapa Al-Quran dikatakan kebijaksanaan? Kerana apa? Di dalam Al-Quran juga ada jika ada beberapa masalah, di dalam Al-Quran telah menceritakan tentang penyelesaiannya. Okey, apa yang perlu dibuat dan sebagainya. Okey, itulah Al-Quran, bersifat dengan penuh mukjizat dan juga mempunyai hikmah dan kebijaksanaan. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, kita perlu meyakini bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Okey, siapa yang kat sini yang tak percaya Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah? Siapa yang tak percaya? Semua percaya tak Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah? Jadi kita kena bukan percaya, kita bukan kena percaya saja, kita kena yakin dan beriman bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Sebab tu kamu belajar lafaz syahadah ataupun kamu sebut lafaz syahadah. Macam mana lafaz syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa maksudnya? Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua apa maksudnya? Aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Okey, sebab itulah kita mesti yakin dan beriman bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Okey, boleh tak? Itulah Nabi Muhammad, insan yang mulia, insan yang kita sayangi, Nabi yang kita sayangi. Itulah adalah pesuruh Allah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, Rasul diutuskan kepada manusia untuk membawa manusia ke jalan yang benar. Itu adalah sangat tepat. Kenapa? Rasul ataupun para nabi yang diutuskan adalah untuk mengajak manusia ke jalan yang benar. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk membawa kita ke jalan yang benar. Okey. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, iaitu kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Iaitu Al-Quran dan juga sunnah. Iaitu sunnah adalah hadis Nabi. Jadi sesiapa yang tidak ingin sesat dalam hidupnya, hendaklah dia berpegang kepada dua perkara ini. Yang pertama apa? Al-Quran, dan juga yang kedua adalah sunnah. Okey, sunnah ni adalah hadis Nabi. Hadis Nabi ni apa? Adalah percakapan Nabi, perkataan yang keluar daripada mulut Nabi. Okey, jadi Nabi Muhammad SAW adalah tugas Nabi adalah untuk membawa kita ke jalan yang benar. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, kita mestilah mempercayai bahawa Al-Quran ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Okey, jadi Al-Quran, kita mestilah beriman kepada Al-Quran. Kenapa? Al-Quran adalah daripada Allah, perkataan daripada Allah. Tidak ada siapa manusia yang boleh meniru ataupun cuba untuk melawan Al-Quran. Tidak akan ada yang mampu. Okey, kerana Al-Quran ini adalah kitab suci, kitab yang hebat, kitab yang penuh mukjizat daripada Allah.
Jadi kita mestilah mempercayai dan kita mestilah membanyakkan membaca Al-Quran. Jadi orang yang menghafal Al-Quran, orang yang banyak membaca Al-Quran, di akhirat kelak dia akan duduk di dalam syurga dan dia digelar sebagai ahli Allah. Okey, ahlul Quran. Jadi kamu kena menghafal Al-Quran. Boleh tak menghafal Al-Quran? Kita kena hafal Al-Quran. Kerana apa? Kalau kita belajar surah Al-Mulk sebelum ini, orang yang banyak membaca Al-Quran, orang yang membaca surah Al-Mulk dan sebagainya dalam kehidupan sehariannya, di dalam kubur nanti Al-Quran akan menjadi sahabatnya, Al-Quran akan menemaninya. Okey, itulah kita kena membaca Al-Quran. Okey, jangan malas untuk membaca Al-Quran. Okey, yang kelima, Al-Quran merupakan peringatan agar manusia tidak tergolong dalam golongan yang lalai. Okey, jadi Al-Quran, datangnya Al-Quran, diturunkannya Al-Quran adalah sebagai peringatan kepada kita kesemua. Okey, dalam Al-Quran seperti yang Muallim cakapkan tadi, dalam Al-Quran tadi itulah diceritakan tentang umat-umat terdahulu, bagaimana umat-umat terdahulu menderhaka kepada Allah. Okey, membuat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah hingga mendatangkan musibah dan mendatangkan kemurkaan Allah. Jadi Al-Quran ni dah ceritakan dah kepada kita apa umat-umat terdahulu buat. Jadi kita umat yang sekarang ini, pada hari ini, umat akhir zaman ini, kita jangan ikut apa yang dikatakan, apa yang dibuat oleh umat-umat terdahulu. Okey, jadi itulah Al-Quran. Jadi banyak fungsi ataupun mukjizat Al-Quran itu sendiri, bukan hanya untuk peringatan, tetapi adalah sebagai penolong kita. Al-Quran adalah sebagai penolong kita di dalam syurga dan juga di akhirat kelak. Kerana antara syafaat yang akan dapat menolong kita di akhirat kelak adalah apa dia? Al-Quran. Di dalam kubur, Al-Quran akan menemani kita. Dan di akhirat kelak, Al-Quran, orang yang banyak membaca Al-Quran, orang yang membaca, menghafal dan juga orang yang mengamalkan Al-Quran, bila dia di akhirat kelak, Allah akan apa? Allah akan Al-Quran ini akan berhujah kepada Allah. Si fulan ini masa hidup dia banyak membaca aku. Jadi lepaskanlah dia daripada azab dan sebagainya. Itulah Al-Quran. Jadi sahabat kita sebenar di dalam hidup ni adalah Al-Quran. Jadi kita semua kena banyak membaca Al-Quran. Boleh tak semua banyak baca Al-Quran? Boleh. Kalau kamu mampu hafal, kamu hafal. Okey, lagi bagus. Okey, kalau kamu tak mampu hafal, kamu boleh baca secara lihat. Boleh tak belajar semua? Faham tak? Surah Yasin ayat 1 hingga 7 ni membicarakan tentang apa? Faham tak? Bila menceritakan tentang Al-Quran, menceritakan tentang Nabi SAW sebagai pesuruh Allah. Okey, menceritakan apa sebab Rasul diutuskan dan sebagainya. Okey, boleh tak belajar semua? Itu saja 5 huraian ringkas daripada surah Yasin ayat 1 hingga 7. Jadi pelajar-pelajar ada apa-apa soalan tak nak tanya mengenai surah Yasin ayat 1 hingga 7? Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Ya. Ada siapa yang nak tanya tu? Tak ada. Lagi ada yang nak tanya? Okey, ada yang nak tanya? Okey, surah Yasin ada 83 ayat. Betul, surah Yasin ada 83 ayat. Tapi kita akan belajar sedikit demi sedikit lah. Surah Yasin ada 3 ayat, maksud kamu? Okey, baik. Okey, kalau tak ada apa-apa, insya-Allah seperti biasa tu akan dipost, Muallim akan postkan tugasan untuk hari ini. Okey, apa yang kamu perlu hafal dan sebagainya. Okey, jadi cubalah, kalau kamu tak mampu hafal, kamu cuba untuk hafal. Okey, usaha. Yang penting ada usaha dan jangan cepat putus asa. Boleh tak belajar semua? Insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita dah sampaikan pada penghujung kelas. Muallim tanya kepada kamu ada soalan tak? Kalau tak, ya. Ya, siapa tu? Syafiqah ke Haris? Okey, kamu nak tanya apa, Imani?
Okey, bagus. Setiap malam Jumaat akan baca Yasin, betul. Okey, bagus. Sebab kalau kamu pergi masjid ataupun surau setiap malam Jumaat ataupun Khamis malam tu memang akan dibacakan surah Yasin dan juga tahlil. Okey, banyak kelebihan baca surah Yasin ni. Okey. Kena banyakkan baca surah Yasin. Okey, sebab banyak kelebihan yang terdapat pada surah Yasin. Okey, sekiranya kamu ada hajat, kamu boleh baca surah Yasin. Okey. Sekiranya kamu kamu nak sedekahkan bacaan Yasin kepada orang yang telah meninggal dunia pun boleh, tak ada masalah. Okey, kerana apa? Sampainya pahala tu akan sampai kepada si mati. Okey, jadi yang penting kamu kena niatlah. Kamu nak niatkan baca Yasin untuk siapa dan sebagainya. Okey? Boleh. Alright. Okey. Ada apa-apa lagi tak? Kalau tidak, Muallim nak tak ada. Okey, kalau tak ada apa-apa, Muallim nak akhiri kelas. Nanti kamu boleh siapkan tugasan yang ada yang Muallim dah bagi kat dalam grup tu. Okey, insya-Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kamu semua. Tugas Muallim hanya menyampaikan saja. Insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Jadi semua jaga diri, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, insya-Allah. Okey, sama-sama semua. Okey, jumpa lagi insya-Allah.